penuh barakah ini insyaAllah. Bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan berbagai kebaikan yang dilakukan akan diganjarkan dengan berlipat kali ganda. Dijanjikan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan pada suatu malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Suatu kebaikan yang insyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi syafi', memberi syafaat kepada kita bagi orang yang berpuasa. Dan Nabi pernah sebut sabda Nabi bahawa akan Al-Quran dan juga puasa itu sendiri boleh menjadi syafaat kepada orang-orang yang benar-benar menghidupkan Al-Quran dan juga orang-orang yang benar-benar menghidupkan bulan Ramadan. Sekalipun kita masih lagi berdepan dengan suasana yang tidak menentu, keisian semakin meningkat. Hari itu kita tengok turun 900 masa kau silap. Lepas tu dia naik balik 1,300, 1,500, kemarin 2,800. Dan di Kedah pun angkanya meningkat sehingga hampir ke 100. Kemarin 95, 98 macam tu lah di Kedah. Dan mula melibatkan kluster-kluster di institusi pendidikan. Anak-anak yang duduk di asrama di Kedah pun sudah ada. Namun insyaAllah kita yakin bahawa sebagai seorang Muslim mukmin, kebergantungan kuat kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ikhtiar-ikhtiar kita, patuh kita kepada SOP, menjaga perjalanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, kesihatan kita, pakai pelitup muka, tak boleh salam, ahli jam mesti tak boleh salam. Dari jauh lagi orang nampak kita ada suara tangan, dia pun tahu tapi di suara tangan betul nak salam juga dengan kita. Kita pun nampak tu cepat-cepat tak tangan tak tangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan kena banyakkan doa lagi insyaAllah dengan berkat Ramadan agar Allah bantu untuk angkat dan buang musibah ini daripada kita dan kembalikan kita kepada kehidupan kita yang normal sebagaimana sebelum ini insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, bila kita sebut bulan Ramadan, suatu perkara yang sangat dekat dan rapat dengan Ramadan ini ialah Al-Quranul Karim itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Allah sambung ayat yang seterusnya, Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah berfirman, bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Bahkan dalam catatan bahawa tidak hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan kitab-kitab samawi yang lain, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, itu juga semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Menurut pendapat para ulama, diturunkan di dalam bulan Ramadan. Namun Allah pelihara Al-Quran, satu-satunya kitab samawi yang Allah pelihara, karena fungsi Al-Quran ini ataupun skup Al-Quran ini berbeza berbanding dengan kitab-kitab lain. Taurat untuk umat pada zaman Nabi Musa AS, Injil untuk umat pada zaman Nabi Isa AS. Bahkan ketika datangnya Injil itu telah memansuhkan apa yang telah ada dalam Taurat. Maknanya siapa yang beriman dengan Taurat, dia wajib beriman dengan Injil. Karena Injil itu datang membawa syariat-syariat yang baru,
yang mungkin berbeza dengan apa yang ada dalam Taurat. Demikian bila datangnya Al-Quran, bahkan skop ataupun cakupan kepada Al-Quran ini lebih meluas berbanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, untuk tempoh tertentu, untuk umat yang tertentu, untuk keadaan yang tertentu. Tetapi Al-Quran rahmatan lil alamin, dia menjadi suatu rahmat, dia meliputi seluruh alam, tidak hanya kepada orang Arab, tidak hanya kepada orang Melayu, tidak hanya kepada bangsa-bangsa tertentu, tapi Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat, seluruh dunia. Bahkan Allah telah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra itu, yakni Al-Quran, dan kami akan memelihara ya, wa inna lahu lahafizun. Tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmati Allah, maka kita melihat sebenarnya yang begitu rapat antara Ramadan dan Al-Quran ini, di mana Ramadan itu sendiri telah mampu untuk mencetus segala kelainan, segala keberbagaian dalam kehidupan kita. Dulu-dulu kita tak bangun pagi-pagi untuk kita makan, jaga-jaga tidur tu, mandi mungkin, gosok gigi, ambil wuduk, terus kita main surau. Balik saat lagi ni, baru pergi cari teh tariknya, roti canainya, nasi lemaknya dan sebagainya. Tapi dalam Ramadan kita kena makan siapa? Daripada masuknya terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, kita tidak dapat makan dan minum. Berlaku perubahan dalam jadual kehidupan kita, berlaku perubahan dalam amalan dan rutin harian kita, dan kita juga dituntut untuk melakukan amal-amal saleh itu secara lebih intensif. Tidak sekadar seperti sebelum ini. Sebelum ini kita sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang sunat sebelum zuhur, salat sunat sampai zuhur, demikian sebelum asar, demikian selepas maghrib, demikian sebelum isya dan juga selepas isya. Habis isya sembahyang rakaat, sembahyang sunat, ba'da isya 4 rakaat, lepas kita balik ya. Kalau tak ada apa-apa aktiviti lain. Tapi dalam Ramadan kita punya kekuatan. Habis selesai solat sunat Aisyah, ba'da 4 rakaat, kita bangkit pula sembahyang lagi tarawih. Ada yang memilih untuk buat 8, ada yang memilih untuk buat 20. Tak ada lagi dengan lebih buat lebih dari itu. Ini satu kekuatan. Dan sudah tentu ia boleh mencetuskan suatu momentum untuk kita lakukan perubahan. Banyak perkara yang boleh kita lakukan perubahan, dan ramai pun orang yang boleh berubah dengan asbab Ramadan ini, dengan asbab Ramadan. Contoh sendiri pun boleh rasa, saya perhatikan di masjid saya, di tempat saya, di Bandar Perdana, saya perhatikan bahawa setiap tahun dia akan ada satu orang yang sangkut hatinya untuk terus dekat dengan masjid dan surau. Walaupun masih ada yang dia mari waktu Ramadan saja, tarawih dia ramai, tapi nanti bila solat-solat fardu selepas itu jarang sekali kita nampak. Tak apa. Tapi ada yang lekat. Dia seolah-olah Ramadan ni macam kita duk tahan buka. Jadi amanah duk main berbondong-bondong keluar main semayang, salat tarawih ramai, muslimin dan muslimat, anak-anak yang pakat mari. Dalam kalangan itu tuan, boleh dekat 1-2% pun yang akhirnya mereka istiqamah dengan masjid, menghidupkan solat-solat fardu. Subuh kita boleh nampak dia, maghrib kita boleh nampak dia, isyak kita boleh nampak dia. Itu merupakan suatu perkara yang sangat-sangat memberi suatu kejayaan kepada diri dia dan juga kepada kita secara bersama. Dan momentum itu berterusan. Dia punya lonjakan itu adalah suatu perkara yang kita dapat rasakan bahawa Masya Allah, Alhamdulillah,
Ini perubahan. Sebab itu dalam Ramadan ini dia ada satu benda yang kita perlu lakukan, yaitu self improvement itu. Bukan orang lain boleh ubah kita, bukan orang lain. So self improvement ni siapa yang boleh buat? Hanya diri kita. Sebelum ni kita boleh main tarawih sampai 8 rakaat, 20 rakaat, kita boleh berdiri dengan baik. Tok Imam bangkit takbiratul ihram, Allahu akbar. Kita pun boleh bangun duduk di belakang imam. Dan solat itu adalah solat sunat. Solat itu adalah solat sunat. Kalau kita tidak tunaikan di masjid dan di surau secara berjamaah dengan imam, kita boleh saja kita jadi tok imam macam kita jadi korban. Pakai sembahyang tarawih di rumah belakang, boleh saja. Kita mengimami isteri dan anak-anak kita di rumah dalam tempoh ini, tidak punya salah dia. Tapi hak sunnah itu kita cari. Salat kita secara berjamaah. Maka timbul kesadaran, kenapa tidak aku manfaatkan juga kedudukan yang sama, hal yang sama dengan aku menghidupkan solat-solat fardu yang sunnahnya muakkadah untuk ditunaikan secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Baik. Untuk itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pastinya kita perlukan satu motivasi, satu pendorong kepada kita. Dan tidak ada motivasi ataupun pendorong kuat melainkan motivasi itu atau pendorong itu atau pendesak itu merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang mampu menjadikan diri kita berubah, melainkan setelah kita melalui satu fasa, kita cuba untuk faham apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an ini tuan-tuan, dia merupakan mukjizat. Kalam Allah mukjizat yang kekal sampai ke akhirnya nanti insya-Allah. Dan mukjizat Al-Quran ini dia meliputi segala dimensi dalam kehidupan kita. Tidak hanya fokus kepada urusan-urusan ibadah khususiyah, soal ibadah fardiyah, tidak. Tetapi Al-Quran juga meliputi segala perkara, dari sudut perhubungan, dari sudut pentadbiran, dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut pergaulan, dari sudut muamalah muslim sesama muslim, dari sudut muamalah dan perhubungan antara muslim dengan bukan muslim. Semua ini terangkum secara kemas di dalam Al-Quran yang kandungannya itu 30 juzuk, 114 surah. Dan dia punya suatu daya yang cukup kuat. Bagaimana Al-Quran ini mampu melakukan perubahan terhadap diri orang-orang yang membacanya secara serius. Orang yang membaca Al-Quran bertadabbur secara serius, dia akan mampu merasai suatu perubahan dalam diri dia. Bahkan perubahan itu boleh berlaku secara total. Kita lihat Al-Quran ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nilai-nilai yang disebut oleh nilai Al-Quran ini dari sudut kekuatan, impak dan juga daya rubah Al-Quran ini. Al-Quran mampu mencetuskan perubahan pada diri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-21. Firman Allah, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kamu melihat Al-Quran ini kami turunkan ke atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, nescaya kamu akan melihat gunung itu akan pecah terbelah akibat daripada takutnya gunung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang sifatnya kuat, sifatnya memasak bumi, gunung yang sekuat itu pun boleh hancur dan terbelah akibat daripada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, diri kita yang punya segala kelemahan ini, apatah lagi kalau kita yang telah diamanatkan dengan Al-Quran, sudah tentu kita juga mampu untuk melakukan perubahan yang besar.
dalam kehidupan kita dengan kita berusaha untuk bertadabbur dan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dengan segala seginya, dengan segala tasawur yang ada, dengan segala worldview-nya, cukup jelas transformasi Quran yang dapat kita lihat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita lihat kitab tafsir, tuan, bila kita nak baca Quran, nak faham Quran ni, kita kena rujuk tafsir. Kita kena rujuk tafsir. Ada berapa jenis tafsir, tuan? Ada banyak jenis tafsir. Antara tafsir yang boleh kita sebut ialah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Antara kitab yang disusun oleh para ulama, tajuk dia Tafsir bil Ma'thur li Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti telah buat satu kitab, nama dia kitab Tafsir bil Ma'thur. Apa maksud kitab Tafsir bil Ma'thur ini? Ada dua. Yang pertama, Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Bila Allah sebut Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hidayah kepada orang yang bertakwa. Bertakwa ni siapa? Allah cerita di syarat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakat. Allah cerita di syarat yang kata bertakwa ni siapa? Dia beriman dengan yang gaib, ditunaikan salat, dibayar zakat, dia beriman dengan Al-Quran, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para nabi. Allah cerita di syarat. Kemudian ada tafsir bil Ma'thur, yang ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena jelmaan Al-Quran yang ada pada Nabi ini dan dengan jelmaan akhlak yang ada pada Nabi ini adalah akhlak Quran. Yang Allah sendiri sebut, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai sifat dan akhlak yang cukup terpuji dan cukup tinggi. Memang matlamat Quran itu, matlamat Al-Quran ini memang adalah untuk mencipta perubahan. Memang Al-Quran diturun untuk mencetuskan perubahan. Kalau kita baca sejarah sirah bagaimana permulaan turunnya Al-Quran itu, ia sudah mula menggerakkan suatu perubahan yang besar dalam masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu. Mereka yang sembah berhala, mereka yang hidup dalam suasana yang tidak ada bukan tidak ada undang-undang, tapi undang-undang orang Arab pada masa itu. Undang apa? Dunia ini ana yang punya. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuatan, dia menguasai masyarakat pada ketika itu. Dan undang-undang itu siapa yang tentukan? Mereka yang tentukan. Bukan takat double standard, tuan-tuan. Undang-undang itu double sided lagi, dimakan keliling. Kod tu pun kena kat dia, kod ni pun kena kat dia. Yang kata undang-undang jahiliyah ini bukan takat double standard, double sided, dimakan belakang. Semua kena kat dia. Mereka kita semua tak boleh. Jadi ketika datangnya Al-Quran, Al-Quran nak buang benda ni, Nabi nak buang benda ni. Tidak ada double standardnya, tidak ada double sidednya. Semuanya harus patuh, taat, tunduk pada suatu undang-undang, suatu peraturan. Peraturan ini peraturan siapa? Peraturan ilahi. Allah sendiri yang turunkan. Allah yang menciptakan kita, dan Dia yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan oleh kita sebagai orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka transformasi yang berlaku pada ketika itu telah mewujudkan satu fenomena yang cukup dahsyat dan tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Itu disebut oleh Sayyid Qutb rahimahullah, dia mengatakan bahawa Al-Jil Al-Qurani Al-Farid, generasi Al-Quran yang unik. Siapa generasi Al-Quran yang unik ini? Mereka adalah generasi para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang telah melakukan suatu transformasi secara total dalam kehidupan mereka.
berubah daripada keadaan mereka dalam zaman jahiliyah itu menjadikan diri mereka antara tokoh-tokoh yang cukup gemilang dalam sejarah umat manusia. Kalau kita nak cerita panjang, bagaimana ketika zaman khilafah, bagaimana ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian berlakunya pembukaan kota-kota yang besar, bagaimana bermula dengan khilafah Bani Umayyah di Damsyik, Syria, kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian diwarisi dan seterusnya. Muncul pula khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, kemudian munculnya khilafah-khilafah yang lain seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, munculnya pula khilafah setelah itu khilafah Utsmaniyah yang bertahan sehingga awal kurun kita bangun, yang akhirnya jatuh dan runtuh. Ia dimulakan oleh apa, tuan-tuan? Ia dimulakan oleh suatu gerakan perubahan yang digerakkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi telah percaya melakukan perubahan kepada para sahabat yang beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai ulama menyebut bahawa kalaupun Nabi ini tidak ada mukjizat lain, andainya Nabi ini tidak ada mukjizat lain, cukuplah para sahabat itu menjadi bukti kenabian kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Apa yang berlaku kepada Umar ibn Al-Khattab? Siapa kenal Sayyidina Umar? Semua orang kenal Sayyidina Umar. Watak dia, sikap dia bagaimana? Sebelum dia beriman dengan Nabi, setelah dia beriman dengan Nabi, bagaimana watak dia? Ya? Kita perlu baca sejarah. Ada orang buat lebih kurang kat Nabi, dia kira nak cabut pedang dia. Watak Umar ini setiap hari duduk cari mana Muhammad. Setiap hari duduk cari. Setiap hari. Tapi di saat dia hadir di depan pintu, di depan muka pintu rumah adik dia yang bernama Fatimah, suami dia nama Sa'id, dan di dalam rumah itu ada seorang lagi sahabat yang namanya Khabbab. Dia tengah duduk baca Quran. Dia dengar lagi dan dia cuba untuk masuk. Bila dia tahu kata yang nak masuk itu adalah Umar, cepat-cepat dia bersorok. Bila dia masuk, dia tanya apa dia? Oh, nak mengaku lah. Dekat orang yang sepekeng apa nama Umar ini. Maka akhirnya bila diberikan kepada dia nuskhah itu, catatan tulisan daripada surah Taha, dan tak kala dibacakan oleh Umar akan ayat itu, ternyata telah berlaku suatu perubahan yang cukup mendadak dalam diri dia. Ternyata dia telah menemukan hidayah dia, asbab daripada kekuatan surah Taha itu. Betul, bila dia keluar minta semua petunjuk kat dia, tak mana Muhammad adalah yang telah dijumpa dia. Dia tak bagi tunjuk juga, tapi oleh kerana melihat dia ingin melakukan perubahan, ditunjuk. Bila dia sampai di depan pintu rumah tu, dia ketuk-ketuk. Para sahabat lain dah mula, Umar mai cari dia ni, kacau ni. Nabi kata tak apa, apa dulu, biar aku yang buka. Bila Nabi buka, Nabi terus cekak baju dia. Nabi cekak, Nabi tarik dia. Nabi kata apa? Bukan cuma cekak dalam main bola orang ni pada picture tengah cekak baju. Apa? Nabi ni seorang yang sangat lemah lembut, tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat lemah lembut. Nabi tidak pernah dikenali dengan watak yang kasar, watak yang ganas. Betul Allah pesan kepada Nabi dalam surah Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat dari Tuhan, wahai Muhammad, linta lahum, berlemah lembutlah kamu dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu wahai Muhammad, kamu kasar, fazzan ghalidhal qalbi, kerah hati, su'ul khulq, buruk akhlak kamu, lam faddu min hawlik, nescaya orang akan lari daripada keliling kamu. Ini watak pemimpin.
Watak ini yang diambil oleh Umar setelah dia dilantik menjadi khalifah, setelah dia dibai'ah, setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Orang bimbang kalau yang naik itu adalah Umar. Tapi setelah dia naik sebagai khalifah, dia buang habis sikap-sikap dia yang sebelum itu, di mana ketika dia menjadi pembantu kepada Rasulullah, ketika dia menjadi pendamping rapat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia menjadi pemimpin paling utama dalam Islam, dilucutkan habis pakaian-pakaian yang orang kenal dia sebagai seorang yang agak keras, menjadi selembut-lembut manusia. Dan dalam tempoh itu terlihat keadilan yang cukup tertegak ketika zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lampak tu min hawli, Allah pesankan Nabi, kalau sikap kita kasar, kita bila kita jadi pimpinan, menjadi pemimpin, orang akan tengok kita. Betul tak jaga Jumaat kan? Suruh kita buat Jumaat kan? Jaga Jumaat susah. Terutama bila dia main SOP dia apa? Jumlah kehadiran ahli Jumaat ni cuma 50 orang saja, tak termasuk AJK dan pegawai. Paling kita nak tahu 50 orang ni siapa? 50 orang ni siapa? Sekali bila kita dah bagi kad, cari kad, bagi semua, dia kata dia bagi kad ekoni je ni. Kita nak nampak siapa lagi tuan-tuan? Kalau saya jadi pengurusi di sini kepada tuan-tuan, saya nak nampak siapa? 50 kad tu saya bagi kat siapa? Sudah tentu saya bagi kat tuan-tuan dulu. Pasal apa? Tuan-tuan yang saya nak nampak. Kita nampak siapa? Nampak ada ni ya. Tiap kali sembahyang subuh dia ada, tiap kali sembahyang lorong, asar, maghrib dia ada. Jadi bila dapat kad, aku nak bagi kat siapa tu? Aku bagi kat Haji dia, aku bagi kat Pak Nur ke Pak Min ke apa, kita bagi hak orang kita nampak. Hak orang nak jarang-jarang sekali muncul ini bila masa kita nak bagi kat dia. Tapi cuma nak dia main. Tapi bila dia kenal 50, kemudian bila dah main penuh 50, pakat rumah ni kita dah tahu. Tutuplah, baliklah. Rupanya ada kawan tu ambil gambar viral. Apa tengok AJK masjid kami kasar. Nak suruh balik pun nampaklah elok. Demikian kita. Kalau dah besar juga kayak AJK, buatlah lagu apa. Tapi bagi elok juga. Nak gawang ke, nak kamil ke, nak kata apa ke, semua ke, apa baik-baik. Gunakan bahasa yang baik, gunakan laras bahasa yang sederhana atau lebih baik, dan laras bahasa yang lebih rendah supaya dapat tak terasa hati kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya kita melihat kemunculan tokoh-tokoh yang menggerakkan perubahan di seluruh dunia pada ketika itu, sehingga Islam telah dicatatkan bahawa Islam telah sampai dan memerintah hampir 2/3 dunia. 2/3 dunia. Ada tokoh-tokoh sahabat yang sampai ke China. Ada tokoh-tokoh sahabat yang diriwayatkan menurut Wan Muhammad Sarir, kata silap saya, tokoh sejarawan daripada selatan Thailand, ada yang sampai ke Aceh. Tak jauh dah dengan kita. Bahkan kalau kita bicarakan tentang peranan Osmaniyah sendiri dalam memastikan rantau ini terpelihara daripada anasir-anasir penjajah, kita lihat di selatan Thailand, di Aceh memang ada kesan-kesan kehadiran dan sampainya wakil-wakil daripada kerajaan Osmaniyah untuk membantu dan memastikan keamanan di kawasan ini terjaga dan juga terjamin. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat lagi para sahabat yang lain, Khalid ibn Al-Walid sebagai contoh, kita ambil tokoh-tokoh yang sering kita kenali nama-nama mereka. Siapa Khalid ini? Seorang tokoh, seorang pejuang, pemimpin yang boleh memimpin dan menggerakkan dan sudut ketenteraan, yang dia tidak pernah tewas dalam mana-mana peperangan. Dia tak pernah kalah, tuan-tuan. Ketika dia memimpin tentera daripada musyrikin pun dia menang. Ketika dia berada dalam Islam pun dia telah memimpin dengan penuh gilang dan gemilang. Bayangkan dalam peperangan Uhud,
Dia telah memimpin suatu kumpulan tentera. Dia gemar menggunakan tentera. Dia gemar menggunakan tentera berkuda. Style Khalid ini dia gemar menggunakan tentera berkuda. Dalam Uhud dia menggunakan tentera berkuda. Dia memimpin tentera berkuda. Yuntan balik. Dia pun nak balik dah. Tapi bila dia nampak pasukan pemanah yang Nabi kata jangan turun walau apa pun berlaku, tiba-tiba dia tengok di atas bukit itu dah ramai yang turun. Dia yuntan balik, dia patah balik dan dia lakukan serangan kali kedua yang menimbulkan pucakan syir dalam barisan tentera Islam pada ketika itu. Dalam peperangan Mu'tah yang 3 orang meninggal awal, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dengan seorang lagi sahabat yang gugur syahid. 3 orang pimpinan itu. Munculnya Khalid. Tentera Islam hanya ada beberapa puluh ribu nak berhadapan dengan tentera musuh yang jumlahnya ratus ribu. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Dibawa tentera berkuda dia, diikat di kaki belakang dengan pelepah-pelepah kurma dan digerakkan bagi jarak-jarak sikit buat pergerakan sosial yang betul-betulnya. Digerakkan dari jauh menunjukkan seorang-orang yang datangnya bantuan baru, datangnya bantuan ketenteraan. Bila dari jauh dia pun nampak ada debu-debu naik berkelut dari belakang. Padahal itu taktik dan helah dia. Tentera-tentera yang sama yang ada dengan dia sejak awal. Cukup dengan itu musuh lari. Cukup dengan itu. Khalid ini akhirnya walaupun setelah beberapa siri menentang Nabi, akhirnya berlaku perubahan. Muncul hidayah dalam diri dia. Pelan-pelan dia bersama dengan seorang lagi sahabat naik kuda pelan-pelan bicara Nabi di Madinah untuk menyatakan imannya dia kepada Allah dan juga imannya dia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Quran dengan kekuatan transformasi itu tuan-tuan, yang ia juga disebut dengan kata ruh, dengan kata nur, yang melakukan perubahan itu dari sudut rohnya dan juga dari sudut nur yang sebagaimana disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ruhan, nama kepada Al-Quran ruhan, yakni sebagai roh yang menghidupkan hati. Al-Quran itu yang ada dengan kita itu, ia sebagai suatu roh yang menghidupkan hati kita. Dengan perintah kami, engkau tidak pernah mengetahui, yakni sebelum Allah wahyukan ke Nabi, Nabi tak tahu. Tapi setelah Allah wahyukan kepada Nabi, Nabi menjadi tahu akan hal itu. Apakah mal kitab, apakah kitab itu, dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Yang Nabi tak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Melainkan setelah Nabi menerima wahyu dari Allah, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nuran, sebagai satu cahaya, nanti bihi man nasya'u min ibadina, yang kami akan hidayahkan kepada siapa saja yang kami suka daripada kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Itu untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka kita melihat dalam situasi kita hari ini dalam bulan Ramadan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kena stroke, diserang stroke 6 tahun. Dia kena stroke. Ketika saya jumpa dia tuan, dia tolak wheelchair. Dia tolak siapa atas wheelchair ni? Isteri dia yang duduk atas wheelchair. Dia adalah pesakit stroke, tapi pada ketika saya jumpa dia setelah 6 tahun, dia
Dia pula menjadi orang yang menolak isteri dia kerana isteri dia tak sihat masa tu. Kata pakcik kuat walaupun pakai stroke. Dia kata, Ustaz, dalam tempoh saya kena stroke ni, dia kata, saya pun tak boleh habaq. Dia kata, 10 kali saya khatam Al-Quran. Dia kata 10 kali dia khatam Al-Quran. Dia kata, saya yakin sungguh, dia kata, Al-Quran ini adalah penawar kepada segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai satu penawar. Dia yakin sungguh, dia kata, dan dia baca dan baca, sehingga akhirnya Allah kembalikan kesihatan kepada dia. Ini orang yang saya jumpa, dan dia cukup merasai kehebatan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan perubahan dari sudut kesihatan dia. Daripada dia tak sihat kena stroke, akhirnya dengan dia baca dan baca, Allah berikan kesembuhan kepada dia. Nak khatam tuan-tuan, nak khatam, Masya Allah, bukan senang. Arwah terwajar serta belasi, arwah terwajar. Lepas dia mati, kami tahu Quran dia ni penuh dulu. Dia meninggal pulang orang. Saya bangun tingkatan 5, dia meninggal. Kita nanti berharap, kadang bila balik di kat dia tu, dia tu ada parkir dia tu, ada tingkat mengkuang. Bila kita balik saja, dia mesti serak tingkat mengkuang tu 2-3 hari mesti dia balik kat kita. Satu hari dia minta kita tolong tuliskan doa khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Dia minta kita tulis. Kita pun tolong tulis. Apa nama kata orang, tulis bagi kat dia, dan dia pun berkat di tepi tingkat rumah dia tu. Habis Quran dia, habis setiap kali dia khatam, dia akan baca. Tercatat dalam Quran itu di buku surat belakang, setelah dia mati, setelah dia meninggal, bila kita dah simpan-simpan dengan bangkit dia tu, dia telah khatam Al-Quran lebih daripada 300 kali. Iaitu Tuhan kita ni, Allah, kita pun tak boleh buat itu. Lebih daripada 300 kali dia khatam Al-Quran sepanjang umur hidup dia. Maknanya setahun berapa kali dia khatam. Sehari-hari sambil dia duduk saja, dia baca. Dan dia diberi kesihatan, tak pakai cermin mata sampai hujung umur dia. Petang nak meninggal itu pun masih lagi kuat. Malam itu makan nasi tersedak sikit, terus Allah ambil umur dia dengan cara yang cukup, mudah. Tuan-tuan, kita yakin Al-Quran ni jangan kita jadikan dia sebagai satu alat saja. Kita hanya cari dia bila kita ada musibah, bila kita ada kematian, kita pasang Quran, kita panggil orang, kita suruh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si mati. Bila kita sakit, kita ada apa-apa musibah yang menimpa kita, baru kita buka baca itu dan ini. Hakikatnya jadikanlah Al-Quran ini sebagai santapan rohani harian kita. Imam An-Nawawi kata apa? Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dia kata seorang Muslim yang sedang, Al-Muslim Al-Wa', Muslim yang sedang kata diri dia Muslim, dia kena sekurang-kurangnya baca Al-Quran ini setiap hari, sehari semalam, tak kurang dari 50 ayat. Tak kurang dari 50 ayat. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Kita harus tukar, kat kawan-kawan, paling kurang sehari semalam satu muka surat pun jadilah. Paling kurang satu muka surat pun jadilah. Tapi tuan-tuan, bila kita beramal dengan apa yang telah dipandukan kepada kita oleh para ulama, kita akan merasai kesan dia. Kesan dia kita akan rasa. Bila kita buat, kita tidak sekadar baca satu muka surat, paling kurang satu rubuh, satu ain. Kalau dalam Quran lama dipanggil satu ain. Kan pakcik-pakcik abang-abang yang dulu baca Quran majid itu kan, dia ada ain di tepi itu, paling kurang baca satu ain. Setiap hari kita akan merasai satu kekuatan yang sangat-sangat berbeza sebelum daripada kita melakukan hal ini dengan cara istiqamah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai suatu ruang untuk kita lakukan perubahan. Para sahabat telah membuktikan mereka mampu berubah. Kita Islam dah, mereka dulu bukan Islam. Mereka bukan Islam. Sembah
berhala apa yang mereka dah buat tu Allah wal Uzza, tapi mereka berjaya melakukan perubahan. Kita ni dah lahir-lahir Muslim dah. Muslim dah, tak ada masalah. Tak ada siapa pun main halang kita tutup surau tak hari kita semayang, tidak. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai suatu medan untuk kita melakukan self improvement yang pertama. Yang kedua, kita melakukan suatu ruang penambahbaikan, suatu ruang perubahan kepada diri kita, insya-Allah, agar kita tampil sebagai manusia yang lebih baik setelah tamatnya Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selamat meneruskan ibadah Ramadan yang masih berbaki, lebih kurang 20 hari termasuk hari ini, insya-Allah. Tahun ini kita puasa 30 hari. Tahun ini insya-Allah kita puasa 30 hari sampai 1 Syawal kita raya. Sampai 1 Syawal kita raya, insya-Allah. Kau mana kau dia akan main? Tiba sedang tak sedang hari dah sebelah Ramadan. Sebelah Ramadan kan? Apa insya-Allah. Baik, saya dah bawa sikit tuan-tuan, tapi tak banyak, ada lebih kurang 14 buah saja. Buku ni tuan-tuan, tajuk dia Risalah Ramadan. Saya dah juga akan cuba terbitkan pada bulan ini dengan tujuan untuk mengumpul sedikit dana. Yang dana itu kita akan gunakan untuk agihan sumbangan Ramadan kepada asnaf, fakir dan miskin yang memerlukan. Jadi tuan-tuan, risalah ini dengan sumbangan RM10, tuan-tuan akan memiliki buku ini yang dicetak dengan hasil cetakan yang cukup baik. Dan sumbangan RM10 tuan-tuan itu kami akan gunakan untuk kami salurkan sumbangan pack makanan kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan yang sudi untuk menyumbang, buku ada di atas meja di luar sana, tuan-tuan boleh dapatkan sekali, insya-Allah. Kalau tak cukup orang ni, nanti saya cari Ustaz Zahid untuk saya sampaikan, insya-Allah. Baik. Sebelum kita tutup, saya nak bawa satu salawat, tuan-tuan. Salawat ni biasanya dilantunkan oleh masyarakat di Syria dulu. Selesai daripada solat sunat tarawih. Tapi di mayan subuh tak apa, salawat ya, kita buat bila sikit. InsyaAllah mudah-mudahan memberi satu kekuatan kepada kita. Tuan-tuan yang boleh ikut boleh sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah 3 kali suara. Baik, saya mohon maaf tuan atas segala kekurangan dalam perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini Allah catatkan dengan segala kebaikan, insyaAllah. Sekali lagi, selamat meneruskan ibadah Ramadan. Sama-sama kita lipat gandakan usaha dan doa kita agar kita sama-sama dapat bebas daripada musibah yang masih lagi membelenggu kita pada ketika ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.